Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Berikut adalah berita terkini berkaitan dengan kes seorang tauke kaya Cina yang memukul dan ugut bunuh dua orang saudara Islam kita berpuasa di bulan Ramadan. Pihak polis Diraja Malaysia bersama institusi kehakiman negara telah menangkap dan menahan buat kali kedua tauke kaya Cina yang memukul dan ugut bunuh dua orang bodyguard hanya kerana mengaku berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 2021. Suspek utama itu yang ugut bunuh bodyguard berpuasa direman 5 hari dan penahanan serta penangkapan beliau buat kali kedua disambung untuk tujuan siasatan susulan. Berikut adalah laporan berita penuh tentang kes ini, Pak Cik Mak Cik. Suspek utama tauke Cina yang memukul dan mengugut bunuh dua pengawal peribadi kerana berpuasa dalam kejadian Selasa minggu lalu telah direman buat kali kedua dan ditangkap selama 5 hari atas kelulusan Mahkamah Klang pagi tadi. Magistrate Nur Atikah Zakaria yang mendengar permohonan pegawai penyiasat Inspektor Ganesh membenarkan lelaki itu direman sehingga 22 April 2021 ini untuk membantu siasatan polis Diraja Malaysia. Suspek yang merupakan seorang ahli perniagaan berusia 43 tahun berbaju kemeja biru berkolar dan berseluar putih dibawa dari Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Selatan sekitar 9.50 pagi tadi. Suspek yang tidak menunjukkan sebarang reaksi ketika diserbu pemberita dan media-media tempatan ketika dikawal ketat 3 anggota polis ke Mahkamah Magistrate Jenayah. Suspek tersebut iaitu tauke kaya Cina kemudian dibawa keluar dari mahkamah sekitar jam 10.50 pagi tadi untuk dibawa ke IPD Klang Selatan bagi proses siasatan di bawah Seksyen 307, 324, Seksyen 506 dan Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Semalam tauke kaya Cina itu yang menjadi suspek utama tamat reman 3 hari di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi telah diserahkan kepada IPD Klang Selatan sekitar jam 5 petang untuk siasatan insiden kedua kes yang sama. Susulan kes pukul dan ugut itu, penglibatan suspek iaitu tauke kaya Cina dalam kegiatan haram ahlong dan judi terbongkar selepas jongkong emas seberat 100 kg bernilai 28.45 juta ringgit Malaysia dirampas oleh polis Diraja Malaysia dari sebuah rumah milik salah seorang dari 4 rakan di Batu Nilam, Bukit Tinggi, Klang pada Rabu minggu lepas. Dalam insiden awal, 2 pengawal peribadi itu telah membuat laporan polis mendakwa dipukul kerana berpuasa. Kejadian berlaku sekitar 10 malam di sebuah kondominium mewah di Jalan Pinang, Kuala Lumpur sebelum kedua-dua mangsa saudara Islam kita mengikut suspek ke rumahnya ke Taman Batu Nilam, Klang. Ketika tiba di rumah, suspek telah memukul kedua-dua pengawal peribadi beragama Islam itu dengan rotan sehingga darah membeku selain mengacukan pistol dan mengugut bunuh kedua-dua mangsa. Polis yang menerima laporan daripada kedua-dua mangsa telah melancarkan siasatan yang membawa kepada tangkapan suspek utama dan 4 lagi lelaki yang disyaki bersubahat di 2 lokasi berlainan di Klang Selatan, Selangor. 4 yang lain itu telah direman sejak Khamis lalu antara 5 hingga 7 hari untuk membantu siasatan polis di bawah Seksyen 324, Seksyen 506 dan Seksyen 298 Kanun Keseksaan menghina agama Islam. Aktiviti kegiatan haram tauke kaya Cina tersebut turut disiasat oleh polis Diraja Malaysia di bawah Akta Pengubahan Wang Haram tahun 2001. Pak Cik Mak Cik Oto Arung yang amat saya hormati,
Kes ini semakin panas dan merupakan isu besar yang mencabar agama Islam sebagai agama rasmi, dan ini juga mencabar kedaulatan dan keselamatan negara Persekutuan Malaysia. Kes ini secara sentimennya dalam kalangan masyarakat Islam di seluruh negara Malaysia, majoriti mengecam dan mengutuk dan menzahirkan kemarahan mereka kerana dua orang saudara Islam di negara Malaysia ini buat kali pertama dipukul, dirotan, ditampar, didera dengan sangat kejam tidak berperi kemanusiaan, diacukan pistol dan diugut bunuh hanya kerana kedua-duanya berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan tahun 2021. Saya Jufazli Syahmat akan membacakan secara terperinci apakah laporan polis penuh yang sahih, yang benar dan valid 100% yang telah dilaporkan oleh dua orang mangsa bodyguard beragama Islam dipukul dan diugut bunuh oleh tauke kaya Cina itu dalam negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik, hanya kerana berpuasa. Pada 13 April 2021, jam lebih kurang 10 malam, semasa saya berada di alamat 1KL Condominium Complex Kuala Lumpur 6, Jalan Pinang, Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan. Semasa saya dan kawan saya bernama Ahmad Syamsuri duduk di dalam kondominium milik rakan bos saya. Bos saya bernama Mr. Chung Chiang. Dia bertanyakan kepada kawan saya dan saya, "You orang puasa ke?" Dan saya menjawab, "Ya, kami puasa." Dan selepas itu beliau menampar serta ketuk kepala saya dan kawan saya juga diketuk menggunakan telefon bimbitnya di depan staf di dalam kondominium itu. Beliau menyatakan saya sudah cakap jangan puasa. Siapa yang bayar gaji you? Saya ke atau you punya Allah? You tahu ke siapa saya? Itu Allah tak boleh jaga saya. Saya berhenti you orang nanti. You orang minta Allah bayar you punya gaji lah. Semasa hendak turun dari lift, saya telah ditampar dan ditarik rambut, manakala rakan saya telah ditampar dan menyatakan, "You orang mau komplain saya ke?" Itu IGP, Ketua Polis Negara, saya pegang. Kemudian, saya telah pergi ke basement untuk mengambil kereta escort dan pergi ke lobi. Setiba di lobi, sekali lagi Mr. Chung Chiang memanggil saya dan mengatakan, "You mahu ikut Allah atau you mahu ikut saya?" Kemudian beliau telah menampar dan menumbuk saya. Apabila sampai di rumah majikan saya di alamat nombor 2A Lorong 9L Jalan Batu Nilam 9 Bandar Bukit Tinggi 41200 Klang, Selangor. Semasa saya berada di lokasi, seramai 2 orang bodyguard yang lain beserta staf anggaran lebih kurang 11 orang yang lain tunggu di hadapan rumah beliau. Beliau menyuruh seorang staf bernama Mr. Cho pergi ambil satu rotan dan menyuruh pukul di belakang
saya sertarakan saya secara bergilir-gilir. Mr. Chung Chiang turut memukul saya, menampar saya, tendang, tumbuk dan mengulangi. You mahu ikut Allah atau mahu ikut saya? Tengok boleh kasih you gaji kah? Tengok dia boleh kasih gaji you kah? Kemudian beliau terus memukul saya dan beliau juga mengugut saya. You saya panggil orang setting, ganggu atau memukul saya dan keluarga sama you. Saya mengatakan, sorry bos, sakit. Kemudian Mr. Chung Chiang datang ke arah saya dan mengatakan, mari pistol. Dan beliau terus merampas pistol yang diletakkan di bahagian pinggang saya. Selepas itu, Mr. Chung Chiang memegang sepucuk pistol yang beliau rampas dari saya sambil mencekah dan diacukan ke arah saya sambil mengatakan, saya boleh tembak sama you. Tengok Allah boleh tolong ke? Akibat dipukul, saya dan rakan mengalami kecederaan pada bahagian belakang badan, kepala dan lengan. Akibat daripada kejadian tersebut, saya mengalami trauma, fobia dan ketakutan terhadap diri saya dan keluarga saya. Saya datang ke balai buat laporan polis, tidak berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Mr. Chung Chiang serta tindakan selanjutnya oleh pihak polis, dan untuk keselamatan diri serta keluarga saya serta rakan saya di kemudian hari. Sekian laporan saya. Inilah pengakuan saudara-saudara Islam kita yang dizalimi, yang ditindas, yang dijadikan hamba secara halus kepada seorang tauke kaya Cina, bukan beragama Islam, dan dia sememangnya warga negara Malaysia yang boleh bercakap bahasa Melayu. Kemarin tauke kaya Cina itu memohon maaf kepada dua orang bodyguard Islam dan masyarakat Islam kerana kes pukul dan ugut bunuh hanya kerana dua orang saudara Islam kita itu mengaku berpuasa di bulan Ramadan. Secara jelas dan terang, yang melakukan jenayah besar ini adalah tauke kaya Cina, bukan Islam, sehingga masyarakat komuniti Cina dalam negara Malaysia mengaku mereka sangat malu dengan tindakan kurang ajar dan biadab tauke kaya Cina itu, Pak Cik Majid. Ini bukan isu perkauman, tetapi terang dan jelas. Tuhan kita dihina, Pak Cik Makcik. Agama Islam dihina di bulan Ramadan. Saudara-saudara Islam kita dipukul, ditampar, dirotan, diacukan pistol, diugut bunuh saudara-saudara Islam kita bersama keluarganya hanya kerana mereka Islam yang berpuasa di bulan Ramadan.
Pak Cik Makcik Oto Arung, jika di saat agama Allah, agama Islam, akidah kita dihina dan kita tidak mampu mempertahankan saudara-saudara Islam kita di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, maka adalah lebih baik kita semua membeli kain kafan putih kerana kita pengecut dan penakut tidak mampu membela nasib saudara-saudara Islam kita yang ditindas, dipukul, didera, dizalimi, diugut bunuh oleh seorang tauke kaya Cina komunis dalam negara Malaysia. Ini adalah wajah sebenar tauke kaya Cina yang berlagak seperti Tuhan hanya kerana kekayaan luar biasanya dan hanya kerana beliau ada kabel besar di dalam negara Malaysia. Ayo saudara-saudara Islamku, orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, orang India, orang asli, orang Sabahan, orang Sarawakian yang beragama Islam, mahupun yang bukan beragama Islam. Kita perlu bersatu menentang budaya menghina agama ini. Kerana kita juga marah jika saudara-saudara Cina, saudara India, saudara bukan Islam kita dihina di negara Malaysia. Maka kali ini, agama Islam, saudara-saudara Islam kita, rakyat Malaysia, dipukul dan diugut bunuh hanya kerana mengamalkan agamanya sendiri di negara Malaysia merdeka ini. Ini adalah satu jenayah besar yang tidak boleh dimaafkan sekalipun tauke kaya Cina itu minta maaf. You tauke kaya Cina yang amat saya hormati, you are not above the law. You are not above the supremacy of federal constitution. Jenayah besar ini ada bukti, ada fakta kes, ada saksi utama high credibility yang masih hidup dalam negara Malaysia yang akan menjadi substance dalam perbicaraan kes mahkamah dalam institusi kehakiman Malaysia. Kami rakyat Malaysia, kami orang-orang Islam akan memantau kes besar ini atas nama kepentingan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia, atas nama kepentingan orang-orang Islam dalam negara yang merdeka ini, dan atas nama keamanan, perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Kami orang-orang Islam selama lebih 60 tahun menghormati dan cukup menyayangi rakyat Malaysia yang lain walaupun berbeza agama dan berbeza bangsa Pak Cik Makcik Oto Arung. Tetapi apabila agama kami, agama Islam, saudara-saudara Islam kami dipejak dan dizalimi dengan sangat-sangat sadis, dengan sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan ini seolah-olah kes besar berlaku di negara komunis China. Cukuplah umat Islam Uyghur di negara China ditindas, dizalimi, diugut bunuh, dipukul hanya kerana mereka berpuasa di bulan Ramadan, sehingga dipaksa makan babi, sehingga di brainwash oleh kerajaan China komunis itu, Pak Cik Makcik. Kerajaan Malaysia adalah kerajaan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang mengangkat prinsip agama Islam sebagai agama rasmi yang diperuntukkan oleh undang-undang dan perlembagaan bertulis tertinggi negara. Maka tindakan jenayah anti-Islam ini
tindakan jenayah Islamofobia ini, tindakan jenayah ugutan bunuh, ugutan pukul sehingga membawa kecederaan kepada saudara Islam kami ini, kes teroris ini, kes puak pelampau, puak ekstremis, kumpulan tauke kaya Cina Ahlong Samseng ini yang memukul dan ugut bunuh saudara-saudara Islam kami perlu diselesaikan oleh kerajaan Malaysia mengikut lunas undang-undang demi keadilan masyarakat Islam dalam negara ini. Perkara ini sudah lama berlaku sebenarnya. Dan ada ramai lagi orang-orang Islam yang menjadi mangsa tauke-tauke kaya bukan Islam dalam negara Malaysia sejak merdeka sehingga hari ini. Dipukul, didera, dizalimi, diugut secara halus. Maka berhentilah memfitnah saudara-saudara Islam kami. Kononnya bodyguard kedua-dua orang itu mencuri jongkong emas, sebab itu mereka dipukul. Tetapi hakikatnya tauke kaya Cina itu sudah memohon maaf secara terbuka di hadapan wartawan media-media tempatan dalam negara Malaysia kerana memukul dan ugut bunuh dua orang saudara Islam kami hanya kerana mereka berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 2021. Saya Jufazli Syekh Ahmad merayu dan memohon kepada rakyat Malaysia, perkara ini perlu diselesaikan secara profesional dalam institusi kehakiman negara mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Perkara ini tidak boleh diselesaikan dengan demonstrasi jalan raya, dengan huru-hara perkauman ataupun huru-hara pertembungan agama di atas jalan raya. Kita tidak mahu ada pertumpahan darah. Kita tidak mahu ada pembalasan dendam untuk membunuh sesiapa dalam kes ini. Kita mahu hukuman penjara, rotan dan denda yang setimpal kerana tauke kaya Cina itu terang-terangan memukul, merotan, menampar, mencederakan dan ugut bunuh dua orang saudara Islam kami hanya kerana mereka adalah orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai kesimpulan, syabas dan tahniah kepada institusi polis diraja Malaysia kerana tidak melepaskan tauke kaya Cina yang sudah kantoi habis-habisan mengaku mengukul, menampar, merotan, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Islam, ugut bunuh dua orang saudara Islam kami yang berpuasa di bulan Ramadan. Saya salute and respect institusi polis diraja Malaysia yang terus menangkap dan menahan tauke kaya Cina itu dalam lokap balai polis di IPD Klang, Selangor. Kerana ini adalah jenayah yang cukup berat. Saya mengharapkan tidak ada mana-mana pihak yang memberi kekebalan undang-undang kepada tauke kaya Cina bukan Islam ini yang teroris, ekstremis, pengganas, radikal, anti-Islam, bencikan Islam dalam Malaysia ini dibebaskan begitu sahaja oleh PDRM, oleh institusi kehakiman Malaysia. Pendakwaan jenayah ke atas semua bukti dan fakta kes jenayah tauke kaya Cina ini memukul dan ugut bunuh dua orang saudara Islam kami berpuasa perlu dilakukan segera atas nama kepentingan keselamatan rakyat dan atas nama kepentingan keselamatan negara. Kita tidak mahu kejadian huru-hara dan pertumpahan darah berlaku dalam negara Malaysia kerana kes ini ditutup ataupun kerana tauke kaya Cina itu ditolong oleh tangan-tangan gaib dalam Malaysia. Ingat, kami orang-orang Islam tidak akan duduk diam. Jangan pula kami yang ditangkap dan didakwa hanya kerana kami membela agama Islam yang dihina oleh tauke kaya Cina itu
Pak Cik Makcik Otto Arong. Orang yang patut takut dengan kes ini adalah tauke kaya Cina itu dan konco-konconya yang tidak tahu malu, menghina Allah, menghina agama Islam, memukul dan ugut bunuh saudara-saudara Islam kami yang berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 2021. Ini adalah satu penghinaan terbesar kepada berpuluh-puluh juta orang Islam dalam negara Malaysia. Jika kes tauke kaya Cina bukan Islam itu ditutup dalam negara Malaysia. Kami tidak akan keluarkan senjata api. Kami tidak akan keluarkan apa-apa bom. Kami tidak akan membunuh orang-orang tauke kaya Cina itu, Pak Cik Makcik. Kami hanya mahu menuntut keadilan untuk agama Islam, untuk orang-orang Islam dalam institusi kehakiman Malaysia yang mengangkat justice, yang mengangkat prinsip rule of law atas nama kepentingan keselamatan rakyat Malaysia dan kedaulatan negara Malaysia. Saya sangat-sangat yakin Polis Diraja Malaysia dan institusi kehakiman Malaysia akan terus menjatuhkan hukuman yang setimpal dan adil kepada tauke kaya Cina ini dan konco-konconya yang sudah terbukti terang lagi bersuluh, memukul, menampar, merotan, mengetuk kepala, ugut bunuh dan mengacukan senjata api kepada dua orang saudara Islam kami yang berpuasa di bulan Ramadan. Jenayah pengubahan wang haram, jenayah judi haram, jenayah ahlong oleh sindiket tauke kaya Cina bukan Islam itu perlu didakwa dalam Mahkamah Malaysia segera atas nama kepentingan keselamatan negara dan kedaulatan negara ini. Kita tidak mahu akan lebih ramai lagi orang-orang Islam dibunuh dan dipukul oleh tauke kaya Cina komunis itu, Pak Cik Makcik Otto Arong. Ingat, rakyat Malaysia, orang-orang Islam akan terus menghakimi kes tauke kaya Cina itu. Wahai kerajaan Malaysia. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat orang-orang Islam dalam negara Malaysia. Terus hidup suara keramat orang-orang Islam di negara Malaysia ini yang menjadi mangsa penindasan, yang menjadi mangsa penderaan tauke-tauke kaya Cina komunis secara halus di negara Malaysia merdeka dan berdaulat ini. Terus menang dan terus menang suara keramat orang-orang Islam yang dihina agamanya, yang dihina Tuhannya oleh seorang tauke kaya Cina komunis yang sudah minta maaf kemarin dan mengaku salahnya di IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur. Dan kami orang-orang Islam tidak takut untuk ditangkap, untuk dipenjarakan, untuk dibunuh, untuk mempertahankan dua orang saudara Islam kami yang dipukul dan diugut bunuh hanya kerana mereka berpuasa. Sekian. Terima kasih.